Terima kasih Saudara Akbar dengan soalan tersebut. Dan saya setuju. Saya setuju di negara-negara lain juga mempunyai sistem di mana kutipan dibuat untuk penggunaan jalan raya, khususnya lebuh raya dan sebagainya. Tetapi soalnya di sini adalah sedemikian. Nah, kalau kita lihat kepada Puchong, kita tak perlu pergi jauh. Tempat parlimen saya. Di manakah? Di mana laluan-laluan alternatif? Di mana jalan raya yang sedia ada dulu boleh digunakan oleh masyarakat yang tidak hendak bayar tol. Dulu jalan awam, jalan Puchong misalnya. Itu jalan am. Khususnya di negara-negara lain. Sebelum satu projek lebuh raya bertol diadakan, kerajaan memerlukan dan memastikan bahawa terdapat laluan alternatif. So, sekiranya rakyat berasa terbeban dengan bayaran tol, mereka boleh gunakan laluan-laluan alternatif ini. Tapi di Puchong, tidak ada. Semua jalan ke Puchong. All. Melalui jalan-jalan tol. So, saya ditanya di sini. Saya setuju berkenaan dengan pembangunan and so forth. Fair enough. Tetapi bagaimana dengan rakyat di negara kami sendiri? Yang patutnya jadi jalan awam. Yang dulunya bila kita beli rumah itu dinyatakan jalan awam. Sekarang pula ada tol, kita tidak ada pilihan. Apa kita kena buat? Di sini saya menyatakan kegagalan kerajaan untuk memastikan bahawa rakyat tidak ditekan dengan dengan projek-projek tol sedemikian. Saya tanya di sini, kenapa kita tidak boleh mempunyai perjanjian-perjanjian yang mengadakan lebih syarat-syarat yang membenarkan kerajaan ambil tindakan? Di sini saya tanya soalan yang seterusnya, Tuan Pengerusi. Adakah pihak konsesioner, khususnya di Puchong, akan meningkatkan lagi tol dalam masa yang terdekat? Saya dengar, ada. Dan saya hendak dengar daripada kementerian sendiri. Adakah kementerian tahu? Dan saya juga hendak tahu sehingga takat mana tol ini akan dinaikkan. Adakah kerajaan mempunyai sebarang kuasa untuk pastikan bahawa tol ini tidak dinaikkan sehingga satu tahap di mana rakyat tidak boleh bayar? Akankah kerajaan hanya mengaku kalah, minta maaf 20-30 tahun kita telah menjual tanah kamu, jual jalan kamu, kita tak boleh buat apa-apa? Ini kerajaan perlu tanggungjawab. Di situ, Tuan Pengerusi, kita tanya persoalan berkenaan dengan juga laluan alternatif. Tuan Speaker, kita tak perlu pergi jauh. Tengok keadaan seperti di Putrajaya. Saya dah katakan berapa kali. Kenapa di situ jalan besar tak ada tol? Tapi kenapa tempat Puchong di mana terdapat 3 jalan besar, semua tol? So ini soalan kita kena tanya. Kerajaan bila membuat penilaian, kenapa tidak ada satu jawatan kuasa yang melihat kepada kesemua ini? Kalau nak tol, biar tol di seluruh negara. Okey. Kenapa Puchong? Why is Puchong oppressed? Mungkin kerana timbalan menteri tak duduk di Puchong, tak tahu. Apa, you datang duduk di situ, saya boleh bayar sewa 1 bulan untuk you dan keluarga. You boleh rasa bagaimana kena bayar tol hari-hari. Tak mau. Tuan Speaker. 1 minit lagi, Ahmad. 1 minit? 1 minit ya. Belum mula lagi. Tak apa, okey. Ya, kalau boleh dalam cara soalan-soalan. Nah, saya beralih Tuan Speaker kepada P27 08500. Isu keselamatan. Dan di sini saya rasa satu isu yang baru yang tidak disebut oleh siapa sebelum ini. Dan saya nak tanya Timbalan Menteri, bagaimana dengan kenderaan polis dan ambulan? Adakah kenderaan polis dan ambulan juga diperlukan bayar tol? Itu satu isu yang, dan saya rasa ini isu yang penting. Khususnya di mana keadaan emergency. Bagaimana dengan satu laluan khusus untuk pihak polis dan juga untuk ambulan? Ada atau tidak? Ada atau tidak perjanjian tersebut dengan jelas menyatakan, dan saya akan dapat perjanjian ini dalam bulan Januari. So, jawapan yang diberikan mesti tepat. Adakah satu peruntukan dibuat dalam perjanjian untuk saya nak tanya soalan. Adakah satu peruntukan khusus dibuat untuk pihak polis dan ambulans dan juga pihak bomba? Tuan Speaker. Dan akhir sekali. Dan juga berkenaan dengan isu keselamatan di lebuh raya. Tuan Speaker, Tuan Pengerusi, baru-baru ini saya dapat tahu bahawa terdapat beberapa kemalangan serius
di jalan raya, khususnya di projek Lebuh Raya Utara Selatan. Masalah adalah bahawa tidak cukup masanya untuk ambulans atau pihak polis sampai yang mengakibatkan terdapat maut ataupun kecederaan serius. Mungkin dalam setengah jam to maybe even an hour. Dan saya nak tanya di sini, adakah kerajaan di dalam syarikat atau dalam perjanjian-perjanjian tersebut mengadakan satu peruntukan khusus di mana ataupun proses-proses kemudahan keselamatan perlu diberikan oleh pihak konsesioner tersebut, bukan bersandarkan kepada kerajaan, misalnya ambulans daripada kerajaan, hospital dan sebagainya. Adakah terdapat syarat-syarat yang menyatakan bahawa pihak Lebuh Raya, khususnya di North South Highway, kerana tempat dia jauh, ambulans dan sebagainya, helikopter ambulans dan sebagainya, adakah sebarang peruntukan dibuat untuk menjana keselamatan dari segi itu? Tuan Pengerusi, tidak ada masa saya. Ya. Terima kasih. Sudah lebih 1 minit.